Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid sekalian? Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang baik. Okey, insya-Allah hari ini kita nak meneruskan lagi sesi pembelajaran kita secara PDPR. Untuk hari ini kita akan teruskan lagi unit yang ke-9. Okey, ini tajuk yang baru ya, unit 9. Bumi. B-U, Bu, M-I-Mi, bumi. Subtopik yang kita akan pelajari pada hari ini adalah berkenaan dengan bentuk muka bumi. Kita lihat kepada objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, apa yang murid-murid akan dapat adalah murid-murid boleh menyatakan dan mengenali bentuk muka bumi seperti laut, pantai, tasik, kolam, sungai, lembah, bukit dan gunung. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bumi ni kelas? Okey, bumi ni adalah satu planet. Planet. Siapa yang duduk di bumi ni? Kitalah manusia yang duduk di bumi. So, untuk hari ni, kita nak mengetahui. Okay, kita nak mengetahui apa bentuk-bentuk yang terdapat pada muka bumi. Maksudnya, apa yang terkandung dalam bumi kita. Baik, mari kita lihat bentuk-bentuk muka bumi. Okay, so terdapat 8 bentuk muka bumi yang perlu kita tahu. Okay, kita akan lihat dan kita akan eja bersama-sama. Tengok yang pertama adalah laut. L-A, la, U-T, ut, laut. Yang kedua adalah pantai. P-A-N, pan, T-A-I, tai, pantai. Ketiga adalah kolam. K-O-L-A-M, lam, kolam. Keempat adalah tasik. T-A-S-I-K, tasik. Okey, kita teruskan lagi. Kelima adalah lembah. L-E-M, lem, B-A-H, bah, lembah. Keenam adalah sungai. S-U, su, N-G-A-I, ngai, sungai. Seterusnya, bukit. B-U, bu, K-I-T, kit, bukit. Dan yang terakhir adalah gunung. G-U, gu, N-U-N-G, nung, gunung. Okey, baik. So, terdapat 8 bentuk muka bumi yang perlu kita ingat. Tadi kita dah tahu ada 8 bentuk muka bumi yang perlu kita tahu. Okey? Okey, sekarang kita nak lihat bentuk-bentuk muka bumi tersebut. Cuba kamu lihat gambar. Bila diberikan gambar, insya-Allah kita akan lebih faham. Okey, baik. Kita tengok dahulu yang pertama, bulatan yang pertama. Laut. Okey, cuba kamu lihat apa tu laut? Semua orang tahu laut, betul tak? Laut ni adalah permukaan air masin yang luas. Apa yang dimaksudkan luas dekat sini? Maksudnya, permukaan air yang luas di bumi. Okey. Untuk pengetahuan kamu, lebih kurang 76% di muka bumi ni dipenuhi dengan air berbanding dengan daratan. Okey. Kalau kamu perasan kan, kalau kamu pergi mandi laut kan, mesti kamu tengok laut tu. Mana hujung laut ni kan? Kamu tak terfikir mana hujung laut dia duduk kan? Kita tak nampak kat mana hujung laut ni. Ni menunjukkan laut ni adalah kawasan yang luas. Kat mana? Kalau dekat kawasan kita ni, kat mana kita boleh jumpa laut ni? Banyak kan? Dekat lumut,
Teluk Batik. Itu adalah kawasan air laut yang samalah tu. Cuma berbeza tempat. Teluk Senangin. Okey? Okey, yang kedua. Yang kedua adalah pantai. Kat mana pula pantai ni kelas? Okey, pantai adalah kawasan berpasir yang terdapat di tepi laut. Maksudnya pantai ni dia tengah-tengah antara nak ke air dengan darat. Pantai ni dia betul-betul duduk di tepi laut. Pantai ni kawasan yang berpasir lah. Biasanya kita akan, kalau kita pergi Teluk Batik tu kan, biasanya kita akan letak tikar dekat kawasan pantai tu kan, tapi belah atas sedikit lah. Okey, baru kita mandi menuju ke air laut. Okey, seterusnya, kolam. Apa kolam? Okey. Kolam adalah kawasan air bertakung semula jadi yang lebih kecil berbanding dengan tasik. Ni tasik ya. Kolam ni beza kolam dengan tasik ni, kolam ni lebih kecil. Okey, dia kawasan air semula jadi. Bila kata semula jadi ni adalah ciptaan daripada Allah lah, dia ada secara semula jadi. Bukan kolam yang kita mandi tu, bukan kolam yang kita mandi dekat hotel tu. Itu adalah kolam buatan manusia. Itu kita yang buat, manusia yang buat. Okey, ini adalah kolam adalah kawasan air bertakung semula jadi. Okey. Okey, seterusnya. Lembah. Apa lembah ni kelas? Okey, lembah ni adalah kawasan tanah rendah yang berada di kiri dan kanan sungai. Ni di kiri kanan sungai. Ni kita panggil lembah. Kawasan tanah yang rata, yang rendah. Kemudian kat mana lagi kita boleh jumpa lembah? Adalah di kawasan kaki-kaki gunung ataupun di kaki bukit. Maksudnya di bahagian bawah ni lah. Ni kan bukit kan. Bahagian bawah dia ni kita panggil sebagai lembah. Bukan kata bukit ni ada kaki. Okey, kaki ni bahagian bawah dia sebelum kita nak mendaki tu. Itu kita panggil sebagai lembah. Lembah ni kawasan dia adalah kawasan tanah yang subur. Sebab itulah bila kita tanam apa-apa di kawasan tanah yang subur ni, tumbuhan tu dapat naik dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita nak lihat sungai. Okey, sungai adalah aliran air yang mengalir dari kawasan yang tinggi. Cuba kamu perhatikan gambar ni. Okey, ni sungai ni. Okey. Daripada mana sungai ni? Air dia daripada mana? Okey, dia mengalir daripada kawasan yang tinggi, daripada kawasan gunung turun ke bukit dan seterusnya dia akan mengalir di dalam sungai dan akhirnya air ni ke mana? Air ni ke laut. Okey, itu adalah sungai. Seterusnya tasik. Tadi saya dah cerita dah beza kolam dengan tasik. Tasik ni pun adalah kawasan takungan air semula jadi. Tapi tasik dia lebih besar berbanding dengan kolam. Okey. Seterusnya adalah bukit. Kawasan bukit ni macam mana kita nak kenal bukit dan gunung ni? Apa beza dia? Okey, bukit ni adalah kawasan yang lebih rendah. Okey, bukan makna kata rendah betul. Kita nak naik bukit pun kalau kita tak ada stamina yang kuat susah juga. Okey, bukit ni adalah kawasan yang lebih rendah berbanding dengan gunung. Okey, kalau kamu perasan, bukit ni biasanya kawasan dia banyak dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan kan, pokok-pokok tumbuhan hijau kan. Berbanding dengan gunung. Okey, gunung ni adalah kawasan yang lebih tinggi berbanding dengan bukit. Okey, ingat. Gunung lebih tinggi daripada bukit. Okey, gunung biasanya di bahagian atas-atas gunung tu dia lebih banyak terdapat batu-batuan. Okey, di kawasan gunung di bahagian atas tu. Bukan kata tak ada tumbuhan dekat gunung tu. Ada, cumanya di bahagian atas, di bahagian puncak dia ni, atas sekali ni, biasanya banyak dipenuhi dengan
batuan. Okey, apa contoh gunung yang terdapat di Malaysia ni? Paling familiar sekali, paling popular sekali adalah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu ni adalah gunung yang tertinggi di Malaysia. Okey, kat mana Gunung Kinabalu ni? Di Sabah, di Kundasang Sabah. Okey. Okey, so cuba tengok di sini ada 8 bentuk permukaan bumi. Kamu tengok. Okey, depan mata kamu tengok, ya Allah. Okey. Apa orang cakap? Indahnya ciptaan tu Allah kan. Allah Maha berkuasa. Nampak Allah menciptakan gunung, bukit yang kita sendiri kita nak buat pun susah kan. So kita kena bersyukur dengan apa yang ada depan mata kita dan kita perlu jaga. Kita perlu pelihara daripada kita membuat sebarang kerosakan. Keseluruhan gambar kan. Okey, yang ni saya bagi satu persatu gambar. Okey, yang pertama ni adalah apa kelas? Cuba ingat balik. Apa ni? Kawasan air yang luas ni. Ya, kita panggil sebagai laut. L-A-U-T. Laut. Bagus. Okey, yang kedua ni apa kelas? Apa bentuk muka bumi yang kedua ni? Tengok, cuba kita lihat. Kawasan berpasir yang duduk di tepi laut, yang berada di tepi laut sebelum kita nak sampai ke dalam air laut tu. Apa dia? Ya, betul. Ini adalah kawasan pantai. Macam mana nak eja pantai? P-A-N, pan. T-A-I, tai. Pantai. Bagus. Baik, kita lihat yang ketiga. Apa ni? Kawasan takungan air semula jadi yang kecil. Ingat takungan air. Kalau kawasan takungan air, mestilah antara kolam ataupun tasik. Nampak? Point dia dekat sini dia kata kawasan takungan air semula jadi yang kecil. Apa dia ni? Yes, kita panggil ini sebagai kolam. K-O-L-A-M, lam. Kolam. Okey, baik. Yang keempat. Kawasan takungan air semula jadi yang besar. Sama juga macam kolam tadi. Kawasan takungan air. Takungan air ni maksudnya air tu mengalir dalam tu sahaja. Sebab tu kita panggil takungan air. Dia tak macam sungai. Sungai air dia mengalir. Yang ni dia duduk di dalam kawasan tersebut sahaja. Kawasan takungan air semula jadi yang besar. Ya, ini kita tak panggil kolam tapi kita panggil dia sebagai tasik. T-A-S-I-K, tasik. Baik, yang kelima. Okey, kawasan tanah rendah di kiri kanan sungai. Kat mana ni? Kawasan tanah rendah di kiri dan kanan sungai. Nampak tak sungai ni? Ni. Okey. Kawasan kiri ni tepi ni. Tepi ni kita panggil sebagai apa? Okey. Dia kawasan tanah rendah di kiri kanan sungai, kaki gunung ataupun bukit. Nampak? Ni bukit kan? Okey. Yang lebih rendah ni sedikit ni bukit. Okey, di bawah ni kita panggil sebagai apa ni kawasan ni? Okey. Ini kita panggil sebagai apa? Lembah. L-E-M-B-A-H, wah, lembah. Okey, lembah ni adalah kawasan tanah yang rata. Okey. Okey, baik. Yang keenam, aliran air yang mengalir. Point dia dekat sini. Air yang mengalir dari kawasan yang tinggi. Ini kita panggil apa kelas? Kita panggil tasik ke? Tidak. Tasik adalah kawasan air yang bertakung. Kita panggil laut ke? Tidak. Okey, ini adalah sungai. S-U-N-G-A-I, ngai. Sungai.
Okey, baik. Yang ketujuh ni apa? Kawasan yang lebih rendah berbanding dengan gunung. Saya dah cerita dah kan tadi. Okey, kawasan yang lebih rendah. Maksudnya dia lagi rendah daripada gunung. Bukan gunung. Ini kita panggil sebagai bukit. B-U-K-I-T. Kit. Bukit. Dan yang terakhir sekali. Okey, apa nama permukaan ini? Okey, cuba kamu lihat kawasan yang lebih tinggi berbanding bukit. Ingat saya cerita tadi. Kawasan yang lebih tinggi berbanding dengan bukit. Dia lebih tinggi daripada bukit. Okey, ini kita panggil dia sebagai gunung. Okey, apa contoh gunung? Tadi saya dah bagi dah kan? Ini adalah Gunung Everest. Gunung yang tertinggi di dunia. Okey. Boleh ke manusia ni nak panjat gunung? Siapa tak boleh? Boleh. Tetapi sebelum kita nak panjat gunung ni, kita perlu ada stamina yang kuat. Kita kena ada kekuatan kaki yang kuat, mental ni. Kita punya fikiran pun nak sampai ke puncak ni bukan senang. Bukan sehari kamu lari terus sampai. Tak. Okey. Sebab dia tinggi. Okey, satu puncak yang tinggi. Kita tengok dari sini alah rendah je. Tapi kalau kita tengok betul-betul, gunung adalah satu permukaan yang tinggi. Ada je orang yang pernah sampai di atas. Tapi kita perlukan stamina yang lebih kuat. Badan kita kena kuat lah. Sebelum kita nak naik ni, kita kena pergi naik dulu bukit-bukit yang ada dulu. Okey. Bukit kan nak sama macam gunung. Cumanya gunung lebih tinggi kan. Kita cuba panjat bukit. Okey. Okey, baik. Secara kesimpulannya, apa yang kita belajar hari ni, 8 bentuk muka bumi tu, okey, dia nak menerangkan kepada kamu bahawa di bumi terdapat bentuk-bentuk permukaan ataupun kita panggil bentuk muka bumi. Dalam bumi ni terkandung beberapa bentuk muka bumi yang terdiri daripada gunung, pantai, bukit, lembah, sungai, kolam, tasik dan laut. Dan setiap bentuk muka bumi ni adalah ciptaan Allah. Allah yang buat, Allah yang jadikan, Allah Maha Besar. Okey. Kemudian setiap bentuk muka bumi ni tak sama, okey? Macam saya dah terang tadi. Apa beza gunung dengan tasik? Apa beza gunung dengan bukit? Okey. So, lepas ni kalau saya ada bagi gambar, okey, saya tanya ini apa? So, pastikan kamu dapat membezakan setiap bentuk-bentuk muka bumi ni. Baik, setakat itu saja kelas saya pada hari ini. So, saya harap kamu dapat ingat isi-isi penting dia, okey? Pastikan kamu dapat ingat bentuk-bentuk permukaan bumi, okey? So, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.